Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan terus setia. Saudara-saudara yang amat dihormati, tumpuan rakyat Malaysia tertumpu pada pilihan raya kecil yang akan datang. Pilihan raya kecil yang sah akan diadakan adalah bagi Dun Sungai Bakap susulan kematian daripada Dun Sungai Bakap, dan ini menjadikan pilihan raya kecil terdekat rasanya. Namun saudara-saudara, kita juga bersedia untuk menghadapi pilihan raya kecil yang lain yang melibatkan wakil-wakil rakyat daripada Bersatu yang berpaling tada, yang telah mengesahkan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, berkaitan dengan ini, saya melihat kemenangan awal untuk Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan. Kenapa saya kata kemenangan awal? Kerana dari segi moral ataupun dari segi confidence ataupun keberanian, rasanya pada pendapat saya sudah melihat ataupun membaca artikel yang menyatakan bahawa calon kerajaan perpaduan, yaitu PKR, akan mengumumkan calon bagi PRK Dun Sungai Bakap. Dan selepas saja Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu, barulah saya melihat ada pengumuman daripada Perikatan Nasional yang akan mengumumkan calon mereka pada masa akan datang ataupun pada masa terdekat. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara, adakah selepas saja Anwar Ibrahim umum barulah Perikatan Nasional pun baru nak umum? Mereka juga akan mengumumkan nama calon yang akan bertanding bagi Dun Sungai Bakap. Itu baru cerita tentang Dun Sungai Bakap. Bagaimana pula dengan beberapa wakil rakyat daripada Bersatu yang kononnya daripada Bersatu menyatakan ataupun menghantar notis kepada Speaker Dewan supaya kesemua wakil rakyatnya yang berpaling tadah itu untuk dikosongkan kerusi mereka. Persoalannya, kita masih menantikan keputusan terkini. Adakah kerusi mereka akan dikosongkan? Dan kalau jawapan itu iya, sudah pasti pilihan raya kecil akan diadakan. Namun persoalannya utama yang menjadi tanda tanya, adakah sekiranya beberapa wakil rakyat ini mengosongkan kerusi dan pilihan raya diadakan, adakah Bersatu dan PAS sudah bersedia untuk berhadapan dengan PRK ini dengan meletakkan mana-mana calon daripada parti komponen Perikatan Nasional? Adakah Bersatu dan PAS sudah satu hati untuk meletakkan siapa calon yang sesuai untuk bertanding pada mana-mana pilihan raya bagi beberapa wakil rakyat Bersatu yang bakal kehilangan kerusi? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kalau benar Bersatu dan PAS tidak akan bercakaran sesama mereka, mereka akan meletakkan calon mereka di mana-mana PRK yang akan diadakan. Namun bagi Dun Sungai Bakap, seperti yang kita tahu, melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR sendiri, sah akan mengumumkan nama calon. Tapi selepas saja pengumuman itu, barulah ada pengumuman daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional yang juga membuat pengumuman yang sama. Jadi saudara-saudara, Anda boleh membuat komen Anda di bawah ataupun undian di bawah. Siapakah yang bakal menang bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati,
Sudah pasti sebelum ini kita sudah mendengar berkaitan dengan isu tahanan rumah untuk Najib Razak. Dan berkaitan dengan perkara ini, yaitu berkaitan dengan titah addendum ataupun tambahan. Seperti yang kita tahu, saudara-saudara, setelah isu ini keluar saja, sudah pasti yang paling gembira adalah penyokong Najib Razak. Pasti ada yang berseru, mungkin sehingga bercakap, Najib dipenjara di rumah, Najib menjadi tahanan di rumah, ataupun mungkin Najib dibebaskan. Nah, itu adalah antara seruan-seruan daripada penyokong Najib Razak, yang juga menjadi harapan mereka supaya bekas Perdana Menteri itu dibebaskan ataupun menjadi tahanan di rumah. Berkaitan dengan keputusan terkini, satu berita yang kita terima yang ada menyatakan Mahkamah benarkan permohonan Najib masukkan dua afidavit isu tahanan di rumah. Adakah ini bermakna Najib Razak mempunyai harapan untuk ditahan di rumah? Nah, saudara-saudara, harapan itu memang ada, namun tidak tahu adakah harapan itu besar ataupun peluang untuk Najib ditahan di rumah itu besar. Nah, melalui artikel ini, Mahkamah Tinggi pada Rabu bertarikh 5 Jun membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak memasukkan dua afidavit menyokong untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman, mencabar kewujudan titah addendum yang di Pertuan Agong ke-16 supaya menjalani tempoh pemenjaraan di rumah. Dua afidavit itu ialah sokongan yang diikrarkan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, dan ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Konvensyen 25 tahun Parti Keadilan Rakyat PKR di Shah Alam, April lalu. Peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah berkata, yang mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata, demikian selepas prosiding kes yang dijalankan secara tertutup di hadapan Hakim Datuk Amarjit Singh. Susulan itu beliau berkata, afidavit itu akan menjadi fakta dan mahkamah akan memberi kebenaran semakan kehakiman atau sebaliknya. Disebabkan terdapat banyak dokumen membabitkan afidavit, maka hujahan dibuat berhubung perkara terbabit. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kalau benar Najib Razak akan dibebaskan, adakah Mahathir akan meroyan? Ataupun kalau ini berlaku, adakah Najib akan mengalahkan Tun Mahathir? Dan saudara-saudara, adakah Najib akan membuat comeback yang besar dalam sejarah politik sekiranya beliau ditahan di rumah dan dibebaskan pada akhirnya? Nah, apa komen Anda, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.